Selamat pagi Malaysia. Hari ini mengenai dana penjana nasional yang dilancarkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada akhir bulan lepas yang melibatkan peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit untuk dilaburkan dalam syarikat permulaan Malaysia ataupun startup yang inovatif bagi menyokong pemulihan ekonomi dan meningkatkan lagi pertumbuhan negara pasca COVID-19. Untuk berdiskusi mengenai topik dana penjana nasional ini sudah ada di studio Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah, penganalisis ekonomi yang juga pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Baik Prof, kalau kita tahu COVID-19 ini sememangnya banyak menyebabkan syarikat permulaan dan juga perusahaan kecil dan sederhana berdepan kesukaran terutamanya dalam aspek pengumpulan dana. Jadi pengumuman dana penjana nasional ini tepat pada masanya untuk menyelesaikan masalah ini. Pandangan Prof bagaimana? Kita tengok dalam perancangan untuk kita menyelesaikan masalah COVID-19 ini sebab dia telah mengganggu-gugatlah sedikit ekonomi kita. Dan bukan saja kita tapi ianya juga melanda ke seluruh dunia. Okay? Dan pada pelaksanaan ini, kita lihat perancangan dan pelaksanaan ini, kita ada melihat bahawa kerajaan telah merancang untuk membuat 6R tu. Yang 6R. Memula R yang pertama tu ialah cuba untuk menahan COVID-19 ni. So dia buatnya RMO, dia buat PKP dan sebagainya adalah untuk memastikan kita semua ni kita jaga kita lah. Resist, semua ada sikit. Dan seterusnya ada sampai pembukaan dan sekarang ni dah fasa yang keempat recovery kan. Dan seterusnya kita akan ada revitalize dan reformation kan of the economy. Dan adakah ini ada masa yang sesuai sebab dalam kita mahu membuka ekonomi tersebut, maka kita memerlukan dana daripada sama ada dalam ataupun luar untuk kita memacu ekonomi kita. Jadi dalam fasa ni kita perlukan modal. Sebab sekarang ni semua orang dah mempunyai masalah dalam segi modalnya tu dah kurang dan sebagainya, dan sebab tu kita perlukan modal daripada luar. Dan waktu yang ini memang agak sukar untuk mendapatkan modal. Tetapi kita perlu, sebab kerana ini adalah satu program yang mana dia bagi matching grant. 1.2 bilion tu bukannya 1.2 bilion kita kerajaan keluarkan. Tapi dia adalah matching grant. Maksudnya 600 juta daripada kerajaan dan 600 juta daripada pelabur luar ataupun pelabur dalaman yang nak matchkan dia punya sumbangan yang diberikan oleh kerajaan. Apa kelebihan strategi itu? Padanan modal itu. Padanan modal ni maksudnya kerajaan dia sebenarnya begini sebab kita nak bagi 100% grant. Contoh kerajaan nak bagi 100% grant mungkin dalam waktu yang sukar ni, waktu yang getir ni agak sukar. Kewangan kewangan dan juga sebagainya. Dan tapi yang kita lihat mungkin kerajaan perlu korek sini, korek sana, nak bagi situ, nak bagi sini. Kan? Jadi kalau dalam konteks ni kita lihat bila pelabur luar tu melabur dan kita nak tarik dia untuk melabur di dalam dan memberikan kita teknologi, nak memberikan kita ilmu pengetahuan dan sebagainya, maka kita perlu buat sesuatu macam untuk tarik insentif dia. Sebab tu kita buat matching grant. Ini daripada kita punya analisa lah kan. Kita kenapa dia orang nak buat macam ni kan. Sekarang nak bagi matching grant dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk menarik minat pelabur luar lah. Sebagai contohnya kalau kita lihat ekonomi dunia ni kebanyakannya diterajui oleh syarikat-syarikat yang berasaskan kepada IT. Teknologi teknologi sebagai contohnya yang kalau di US tu kita tengok FANG tu kan, FANG, Facebook, Amazon, Netflix kan, dan Alibaba dan sebagainya kan, Google kan, itu adalah syarikat-syarikat berasaskan kepada teknologi. Baik, Prof juga setuju bahawa sekarang ini penularan COVID-19 menyebabkan kebergantungan kepada perkhidmatan digital semakin meningkat. Dan juga COVID-19 ini menyebabkan juga peralihan kepada ekonomi baharu yang berteraskan teknologi semakin pantas. Bagaimana Prof melihat bahawa dengan pelaksanaan dana penjana nasional ini yang memberikan tumpuan kepada bidang teknologi mampu untuk membantu Malaysia beralih ke ekonomi baharu yang berteraskan digital itu dengan lebih pantas, Prof? Macam ni saya nak bagi satu cerita lah, cerita supaya kita semua mudah untuk faham. Dulu kalau kita masa kecil-kecil ataupun masa di sekolah dulu, kita selalu dengar cerita tentang perlumbaan di antara arnab dan juga kura-kura. Dan kita semua tahu cerita tu kan. Kita tahu cerita tu arnab kalah disebabkan dia laju, dan dia laju tu dan dia tidur di bawah pokok sebab kura-kura pun
secara konsistennya, sikit-sikit dah lama kura-kura menang. Sebab anak dah tertidur. Itu yang selalu kita dengar kan, yang kita faham. Tapi dalam konteks ni, cerita kura-kura dan arnab ni, kalau saya nak minta audiens di rumah tu memahami bahawa arnab tu macam satu syarikat yang dia ada asas teknologi, dia ada teknologi. Dan dia bila dia berlumba tu nanti, dia bukan dah macam dulu. Dia tak berhenti dah. Sebab apa? Kalau kita tengok digital ekonomi ni 24 jam dia berjalan. Bergerak Dia bergerak 24 jam. So dia tak berhenti dah, dia tak tidur bawah pokok dah tu. Dia terus je dia akan menang. So dalam konteks ni arnab tu adalah macam contoh syarikat teknologi dan dia bergerak laju. Dari segi teori ekonomi pula, pendapatan negara ini kita tengok kepada aspek ekonomi, pendapatan negara akan dapat dipacu dengan lebih cepat sebab kalau dalam konteks teori ekonomi Solo, Swan dan sebagainya, dia ada satu teori mengatakan bahawa apabila kita letakkan elemen teknologi itu, pendapatan negara pertumbuhan negara ini akan meningkat dengan lebih laju. Dia akan berbentuk S lah. So dia memberikan kita sebagai contoh, saya tengok kenapa rasionalnya kerajaan nak keluarkan 600 juta. Kan? Itu dah macam subsidi lah maksudnya, 600 juta tu. Tapi saya rasa mungkin daripada impact multiplier dia. Dia punya impact dia berganda tu ada lebih banyak daripada apa yang dia keluarkan. Antaranya selain daripada dapat membantu dalam aspek pembiayaan macam yang Prof katakan tadi juga, pemain industri tempatan akan beroleh kepakaran menerusi perkongsian bersama dengan syarikat swasta yang terlibat dalam dana ini juga. Bagaimana Prof sendiri melihat bahawa penglibatan kerajaan dalam dana penjana nasional ini akan memberikan satu elemen trust ataupun keyakinan yang sangat-sangat diperlukan oleh syarikat-syarikat swasta terutamanya dalam pasaran modal ini? Macam ni kita kalau lihat syarikat-syarikat pemula, dia panggil syarikat pemula ataupun dalam bahasa yang selanggar startup ataupun bahasa yang ni lagi newbies. Alright. So syarikat pemula ni dia sebenarnya dia memerlukan modal. Dia masalah dia kalau kita tengok ialah modal dan juga dia perlukan pasaran. Kalau kita selalu tengok syarikat pemula ni, memang itu adalah masalah utama dia, modal dan juga pasaran. Dia nak pasaran, dia nak pasarkan kat mana kan. Dan apabila pemodal ni contohnya daripada syarikat-syarikat teknologi tinggi daripada luar negara, contohnya Facebook lah, contoh ataupun Amazon ke apa, nak jadi pemodal kepada syarikat kecil ni, dia mesti nak tahu syarikat ni okey ke tak kan, okey ke tak, trust tu, isu kepercayaan tu. Itu je masalah dia bila syarikat-syarikat gegasi ni nak melabur dalam syarikat kecil ni, dia tahu syarikat ni ada potensi, tapi dia cakap boleh ke tak syarikat ni. Tapi bila ada penglibatan kerajaan dalam konteks ni, itu dia macam ada bagi sokongan lah. Maksudnya dia ada bagi sikit backup lah sikit syarikat-syarikat kecil ni untuk dia mendapat pelabur-pelabur luar ni. Kita cakap we are being backup by kerajaan. Kan? So bila you invest kat sini, kerajaan akan bagi lagi about the same amount. One to one kan. So maksudnya dia satu lonjakan kepercayaan kepada syarikat-syarikat luar ni untuk mereka melabur di dalam Malaysia. Dan juga syarikat newbies ni. Sama situasinya juga kalau kita nak buat pinjaman perumahan. Kalau kita bagi payslip kerajaan ni, bank akan macam lebih percaya sedikit. Elemen tu memang sangat-sangat penting dalam perkara-perkara sebegini. Diibaratkan juga bahawa pelan dana penjana nasional DPN ini juga menjadi jambatan antara syarikat-syarikat perumahan dan juga pelabur asing untuk bergabung. Sebelum ini situasinya bagaimana? Sukar ke Prof? Sebelum ni kita lihat situasi dia memang sukarlah sebab kalau syarikat-syarikat pemula ni dia memang dia tak ada track record. Dia ada idea, ada inovasi sebab talent kita dalam negara, kita ada banyak talent-talent ni, maksudnya orang-orang muda ni kan yang mempunyai talent, yang dia boleh tahu macam mana nak buat programming dan sebagainya, tapi dia maksudnya track record dia tak ada, dia punya modal dia tak ada, dan juga market dia mungkin tak cukup besar. Jadi dia perlukan benda-benda pelabur-pelabur luar ni
Kalau kita selalu tengok Shark Tank kan, Shark Tank ni, dia ada investor-investor ni dia akan melabur kan dalam syarikat-syarikat yang pemula-pemula ni. Sebab syarikat pemula ni mempunyai potensi yang besar. Okay, kalau dia contohnya kita masuk kita jadi pelabur dalam syarikat pemula, maka kita boleh meningkatkan pulangan kepada pelabur. Dia akan meningkatkan pulangan yang mungkin beratus-ratus kali ganda. Kan, sebab apabila syarikat tu telah berkembang. Berbanding kalau dia nak beli syarikat yang dah besar, dia boleh berkembang sikit je, sikit je. Jadi kalau syarikat kecil ni, dia berkembang dengan sangat-sangat cepat dan juga memberikan pulangan yang besar. Tapi risikonya start je lah. Kayak risiko itu lah. Tapi kalau maksudnya kalau Shark Tank ni, atau dipanggil Shark Tank, saya panggil Shark Tank ni, dia melabur dalam syarikat pemula, syarikat PKS ni, maka potensi pulangan ni adalah besarlah. Saya yakin mana-mana perniagaan pun ada kelebihan dan kekurangannya. Cuma mana kelebihan yang lebih, mana kekurangan yang kurang, itu yang perlu diimbangi oleh kesemua pemain industri. Pada akhirnya juga Prof, kita dapat membantu dalam aspek pembiayaan modal, juga kita dapat berkongsi kepakaran dalam bidang tersebut dan menyelesaikan masalah pengangguran yang ketika ini semakin serius tatkala COVID-19 melanda dunia dan Malaysia secara keseluruhannya. Pengangguran, kalau isu pengangguran ni kita memang mengalami masalah pengangguran lah. Sebab peningkatan daripada pengangguran. Mungkin dalam 1 juta lah sekarang ni. Tapi ini bukan hanya masalah Malaysia. Di US, di UK dan apa semua ada masalah ni. Sebabkan oleh COVID-19, mereka terpaksa lay off pekerja. Dia dah terpaksa memberhentikan pekerja. Dan sebabkan oleh industri-industri tertentu telah mengalami masalah lah. Seperti industri pelancongan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, apabila dibuat sebagai contohnya penjana yang untuk meningkatkan pendapatan negara ni melalui pelaburan dalam teknologi ni, syarikat-syarikat kecil yang berasaskan teknologi ni, maka ianya boleh memberikan peluang pekerjaan kepada pertama pelabur tersebut, bukan pelabur, usahawan tersebut, PKS, dan keduanya kepada orang-orang muda yang baru graduate daripada universiti ni, sekarang baru je graduate, tapi sekarang ni kita ada masalah COVID-19. Jadi bila syarikat-syarikat pemula ni dia dapat modal dan juga dapat pasaran yang luas, maka mereka akan mendapat peluang pekerjaan. Baik. Dana Penjana Nasional ini merupakan salah satu daripada 40 inisiatif yang ada dalam penjana yang bermatlamat untuk memulihkan ekonomi negara. Justru ia tidak boleh bergerak sendiri. Kejayaan setiap satu 40 tu kena dipastikan bagi memastikan matlamat utama penjana itu untuk memulihkan ekonomi negara dapat dicapai. Sedikit ringkasan. Saya lihat 40 tu banyak. Tapi kita boleh tengok satu. Kalau kita tengok satu yang 40 tu, dia sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk memulihkan ekonomi. Dan dia ada sikit. Sebagai contoh, inilah modal, kan? Tapi dari segi modal juga kita ada dua, satu modal hutang dan satu modal equity, kan? Ini modal equity, tapi kerajaan sumbangkan 600 juta. Tapi dalam modal hutangnya pun kita tengok kerajaan bukan minta, dia isukan bond pula daripada rakyat. Jadi rakyat bantu rakyat sebenarnya, kan? Daripada bond tu bagi kepada IKS ni, mungkinlah duitnya macam tu, kan? Kita tak tahu macam mana, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan seterusnya untuk membuatkan kita mendapat pemulihan ekonomi yang berbentuk V. Kita nak berbentuk V ni supaya kita dapat terus meneruskan kehidupan survival kita dalam insya-Allah. Saya mahu berbicara lebih banyak tapi masa agak cemburu dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridzuan Shah, penganalisis ekonomi dan juga pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Semoga kita dapat berusaha pada lain masa berbicara tentang topik berkaitan ekonomi ini lagi. Prof, ada